Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman dalam buletin Awani terkini yang mana kami baru saja menerima satu berita berkenaan dengan vaksin yang dibangunkan oleh syarikat farmaceutical Pfizer dan juga BioNTech yang mana negara Amerika Syarikat telah pun memberi kelulusan penggunaan vaksin pertama negara itu sekaligus menandakan permulaan pengakhiran wabak yang membunuh hampir 300 rakyat negara itu. Dan menurut laporan daripada New York Times yang memetik sumber berkata pengumuman itu dibuat susulan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA telah pun memberi kelulusan penggunaan kecemasan vaksin dibangunkan Pfizer dan juga BioNTech, dan pengedaran vaksin dan juga dos suntikan dijangka akan diberikan kepada pekerja kesihatan dan juga penghuni rumah jagaan dalam masa beberapa hari yang akan datang. Dan setakat ini sebenarnya terdapat 6 negara telah pun meluluskan penggunaan vaksin Pfizer dan juga BioNTech ini. Antara negara-negara terbabit adalah United Kingdom yang menjadi negara pertama yang meluluskan penggunaan vaksin Pfizer kepada rakyatnya. Ini termasuk Bahrain, Kanada, Arab Saudi dan juga Mexico, dan Amerika Syarikat menjadi negara yang paling baru yang terbaru untuk luluskan penggunaan vaksin Pfizer ini. Dan walaupun keputusan FDA itu hanya diumumkan selepas tinjauan orang ramai terhadap data daripada kajian sedang dijalankan, namun ia juga terbalik sebenarnya dengan tekanan kuat ataupun tekanan politik yang kuat daripada pentadbiran Donald Trump sendiri, yang sebenarnya Donald Trump sendiri telah pun memuat naik ciapan di Twitter beliau yang menuduh agensi FDA ini terlalu lambat seperti kura-kura dan juga besar, dan proses kelulusan vaksin Pfizer ini dikatakan terlalu lambat buatnya. Dan dia juga mengancam untuk memecat ketuanya iaitu Stephen Hunt jika keputusan proses vaksin Pfizer ini kelulusannya dibuat lewat ataupun tidak dibuat ketika hari Jumaat. Di sana Jumaatlah, di sini sekarang ni hari Sabtu. Dan langkah ini juga akan menjadi kempen vaksinasi terbesar sebenarnya dalam sejarah Amerika Syarikat. Dan dunia terdesak memerlukan banyak vaksin yang mencukupi, dan juga dos vaksin Pfizer BioNTech ini adalah yang pertama berdasarkan kajian saintifik yang begitu ketat sekali yang muncul dalam perlumbaan menghasilkan vaksin di seluruh dunia. Berdasarkan data daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa daripada WHO sendiri telah pun menyatakan bahawa lebih kurang 170 perlumbaan vaksin daripada pelbagai syarikat farmaceutical sedang dilaksanakan di seluruh dunia. Daripada jumlah tersebut, terdapat beberapa calon vaksin yang telah pun memasuki ujian fasa yang ketiga, iaitu ujian yang terakhir. Dan apabila memasuki ujian fasa yang ketiga ini melibatkan ratusan ribu sukarelawan ataupun peserta dalam program-program vaksinasi ini. Dan dalam masa yang sama juga, Pfizer sebenarnya telah pun menghasilkan ataupun membuat kajian ini. Penghasilan vaksin COVID-19 ini adalah yang paling pantas dalam sejarah dunia dilakukan berbanding dengan ketika wabak yang lain. Kalau kita imbas sedikit, sebenarnya beberapa negara seperti Rusia dan juga China sebenarnya telah pun meluluskan penggunaan vaksin yang dibuat oleh negara itu sendiri, syarikat farmaceutical dalam negara itu sendiri, dan menggunakan program kecemasan juga untuk meluluskan vaksin. Tetapi dalam masa yang sama, perbezaan di antara vaksin yang dimenggunakan oleh Pfizer dan juga syarikat farmaceutical daripada Rusia dan juga China. Rusia menggunakan syarikat farmaceutical sendirinya, dan juga China Sinovac dan juga Sinopharm. Mereka ini perbezaannya adalah vaksin daripada Rusia dan juga China ini tidak menjalani ujian, bukanlah tidak menjalani ujian keputusan fasa ketiganya, masih lagi belum dapat diputuskan ataupun tidak dikeluarkan secara official. Manakala Pfizer ini dia melakukan ujian fasa ketiga itu dengan lebih ketat dan menunggu keputusan itu lebih dahulu berbanding China dan juga Rusia. Vaksin yang dimulakan oleh China dan juga Rusia itu adalah antara perbezaan yang boleh kita dapati. Dan dalam masa yang sama juga, Amerika Syarikat sedang mempertimbangkan vaksin kedua yang dibuat oleh Moderna yang telah pun mengeluarkan ujian fasa ketiga yang dikatakan telah pun mendapat keberkesanan lebih daripada 90%, dan difahamkan fasa yang ketiga ujian daripada Moderna ini akan diumumkan pada lebih kurang dalam seminggu lagi. Dan dalam masa yang sama juga, satu lagi vaksin yang dibangunkan oleh syarikat farmaceutical di Amerika Syarikat iaitu Johnson & Johnson juga telah pun menjalani ujian fasa yang ketiga, dan keputusannya dijangka pada awal bulan Januari
nanti. Dan China dan juga Rusia, seperti yang saya katakan tadi, mereka ini tidak menunggu lama untuk keputusan ujian serangan terakhir mereka sebelum mulakan program vaksinasi secara kecemasan di negara masing-masing. Dan kita fahamkan dianggarkan lebih kurang dalam 3 juta dos vaksin Pfizer BioNTech dijangka akan mula diedarkan di seluruh Amerika Syarikat berdasarkan program Operation Warp Speed yang telah pun dibangunkan oleh pentadbiran Donald Trump. Operation ataupun program Warp Speed ini sebenarnya dihasilkan pentadbiran Trump ketika mana COVID-19 itu datang menjengah, dan program ini, inisiatif ini sebenarnya menghimpunkan dana yang begitu banyak sekali yang diberikan kepada syarikat-syarikat farmaceutical untuk mempercepatkan proses penghasilan vaksin COVID-19, kerana kita tahu COVID-19 ini telah pun menjejaskan banyak sekali perkara termasuk kesihatan dan juga ekonomi negara itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga Jawatankuasa Penasihat Pusat Kawalan dan juga Pencegahan Penyakit Berjangkit Amerika Syarikat CDC juga dijangka akan mencadangkan dos diberikan kepada pekerja kesihatan terlebih dahulu, kaki tangan rumah penjagaan, individu yang tinggal dalam rumah penjagaan, warga emas dan juga individu yang berisiko tinggi yang mengalami masalah kesihatan yang lain. Dan dalam masa yang sama juga Amerika Syarikat bagaimanapun berjangka vaksin tidak akan cukup untuk semua populasi menjelang musim bunga, namun pembuatan vaksin juga dijangka akan ditingkatkan syarikat farmaceutical. Dan kajian Pfizer hampir kepada 44,000 peserta, FDA mendapati vaksin itu selamat, lebih daripada 90% keberkesanan, termasuk penerima pada usia yang berbeza. Dan penggunaan kecemasan ini bermaksud vaksin ini masih lagi dalam proses eksperimen, dan penting untuk ketahui beberapa perkara, iaitu antaranya perlindungan akan bermula selepas dos yang pertama, tapi memerlukan dos kedua dan juga 3 minggu kemudian untuk perlindungan penuh. Jadi tidak jelas berapa lama perlindungan ini akan berlaku, akan berlangsung. Jadi itulah antara maksud program kecemasan itu. Dan dalam masa yang sama, vaksin ini juga melindungi daripada penyakit COVID-19, tetapi belum ada yang tahu apakah ia dapat menghentikan penyebaran tanpa gejala yang menyebabkan hampir separuh daripada semua kes. Kajian yang sedang dijalankan akan berusaha menjawabnya, tetapi buat masa ini yang masih diberi vaksin perlu pakai pelitup muka, jaga jarak, penjarakan fizikal dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, vaksin Pfizer dan juga BioNTech ini, kalau kita imbas sedikit beberapa hari yang lepas di UK negara pertama yang meluluskan vaksin COVID-19 Pfizer, buatan Pfizer. Dan ada kajian dan juga laporan yang menyatakan bahawa terdapat beberapa alahan ataupun kesan-kesan sampingan ringan. Antara kesan-kesan sampingan ringan adalah seperti sakit kepala, lenguh sendi, demam seketika, dan ada lagi kesan-kesan sampingan lain. Dan yang paling diberi perhatian adalah mengenai kesan sampingan alahan ataupun alergik yang telah pun dilaporkan di UK. Dan namun berdasarkan pakar-pakar kesihatan yang telah pun dikumpulkan dalam laporan-laporan media menyatakan bahawa perlu ada keseimbangan, kerana risiko vaksin Pfizer ini hanya kepada penyakit-penyakit seperti alahan-alahan ringan dan sebagainya, dan ia tidak menjejaskan penggunaan ataupun keberkesanannya yang telah pun mencapai 90%. Dan dalam masa yang sama juga terdapat satu lagi perkara yang menjadi kebimbangan orang ramai, di mana kalau kita lihat terdapat 6 individu yang telah pun maut apabila menjalani ujian sukarelawan fasa ketiga vaksin Pfizer dan juga BioNTech. Tapi perlu difahamkan ketika ini adalah 6 individu itu sebenarnya 4 daripadanya diberikan suntikan placebo. Suntikan placebo ini seperti suntikan yang hanya dimasukkan air sahaja, tidak dimasukkan vaksin. Dan yang 2 lagi sebenarnya mereka ini mengalami penyakit kronik. Jadi mereka meninggal dunia disebabkan oleh penyakit kronik itu sendiri ketika mana mereka telah pun diberi suntikan vaksin COVID-19. Jadi tahap keberkesanan vaksin Pfizer dan juga BioNTech ini adalah lebih kurang dalam 95%, lebih daripada 90% itu, dan kematian 6 kematian ini tidak menjejaskan keputusan keberkesanan vaksin terbabit. Dan dalam masa yang sama juga terdapat banyak lagi perkara. Pihak berkuasa juga sedang menyiasat beberapa reaksi alahan yang seperti saya katakan tadi di Britain. Ini adalah program kecemasan, dan sekiranya penggunaan kecemasan Moderna vaksin juga dibenarkan, Amerika Syarikat dijangka akan memberi vaksin kepada lebih kurang 20 juta orang menjelang akhir Disember untuk tahun ini sahaja. Dan kita fahamkan vaksin COVID-19 sekarang ini sangat-sangat diperlukan di seluruh dunia. Dan di Amerika Syarikat sahaja mempunyai rakyat yang begitu ramai sekali, dan
difahamkan syarikat-syarikat farmaseutical di Amerika Syarikat akan memberi tumpuan kepada rakyat Amerika itu sendiri berbanding dengan negara-negara lain. Namun kita juga Malaysia tidak terlepas daripada mematrai perjanjian dengan Pfizer dan juga BioNTech yang mana kita telah pun mendapatkan lebih kurang dalam 12 juta dos vaksin COVID-19 yang akan diberikan beransur-ansur kepada kumpulan-kumpulan tertentu dahulu di Malaysia ini seperti petugas Persediaan Hadapan, jururawat, doktor, kemungkinan besar juga akan dimasukkan petugas Barisan Hadapan daripada sektor yang lain, polis, tentera, sukarelawan di Barisan Hadapan sendiri dan juga mereka yang mempunyai risiko penyakit-penyakit yang lain. Dan namun apa yang perlu kita faham sekarang ini adalah penggunaan vaksin. Tidak ada lagi vaksin COVID-19 di dunia ini yang boleh diberikan kepada kanak-kanak ataupun di bawah umur 17 ataupun 18 tahun kalau tak salah saya, kerana ini adalah perkara yang masih lagi dalam peringkat kajian dan juga ujian. Okey, apa maknanya kelulusan FDA terhadap vaksin COVID-19 ini, keluaran Pfizer dan juga BioNTech ini kepada Malaysia, dan kita akan ikuti sebenarnya analisis ini dalam buletin 12 tengah hari ini bersama dengan pensyarah Pusat Pengajian Sains Farmasi Universiti Sains Malaysia, Dr. Liao Chian Yu. Dan sekian dulu terkini buat masa ini, dan ikuti perkembangan lanjut dalam buletin Awani 12 tengah hari nanti. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.